Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini 25 hari bulan 7 tahun 2020. Jam menunjukkan 10.54 minit pagi. So hari ini saya nak buat analisis sedikit untuk entry saya yang telah saya buat pada minggu lepas, dan apa next plan yang saya boleh lakukan lah. Apa next plan yang saya boleh lakukan untuk pair tersebut. Okey. Jadi yang saya masih lagi masuk posisi adalah GBP USD. Saya masih lagi di dalam posisi GBP USD dan masih dalam keadaan untuk buy position lah. Okay. So kalau tengok dekat sini, kalau ikutkan saya punya profit saya setakat ni dan saya masih hold adalah 272 pip. Okay, bermula daripada hari Isnin 20 hari bulan. So kalau tengok kat sini 20 hari bulan adalah pada hari Isnin sehinggalah pada 24 hari bulan. Masih lagi dalam keadaan mood untuk hold position. Antara kenapa sebab saya masuk position ni adalah pertama sekali disebabkan oleh konflik yang berlaku di US sendirilah. So sekarang ni kalau diikutkan US melemah US melemah buat masa sekarang. Dari segi fundamental, kalau saya tahu buat masa sekarang ni, dari segi fundamental US melemah kerana sekarang ini ada konflik di antara US dengan China. Okay. GBP kalau ikutkan memang ada konflik. GBP sendiri memang ada konflik sekarang dengan Persatuan Eropah Kesatuan Eropah Euro. Sebab sekarang ni UK dia dalam proses untuk Brexit, keluar daripada Kesatuan Eropah. So memang akan ada isu, tapi ikutkan impact kepada USD tu lebih kuat sebab USD dia mengancam keseluruhan pergerakan negara dia tu, mengancam kedudukan negara dia. Itu sebenarnya yang saya cuba nak sampaikan. Dia berlawan dengan Xi Jinping. Okey, sekarang ini masih lagi meneruskan retorik politik, mengugut Xi Jinping dengan sekatan-sekatan ekonomi, dan buat sekarang ni diorang dah close konsulat China di Houston. So ini adalah impact news yang kita baca. Okey. Tapi mengikut technical analysis, apa yang saya boleh katakan, technical analysis ini dia akan bergerak dahulu sebelum ekonomi data fundamental tu bergerak, tunjuk. Biasanya technical analysis ni dia punya data akan bergerak dulu. Okay, kemudian baru akan keluar bad news ataupun good news. So disebabkan itu, apa yang saya dapat lihat untuk GBP USD ni, bila saya pergi ke chart di tradingview.com, ini adalah chart USD Ini adalah pergerakan chart USD. So dia agak sebenarnya memberi kesan yang sama, okay? Dia agak memberi kesan yang sama dengan pergerakan market, terutamanya di GBP USD. Sebab kalau saya besarkan yang ini, kemudian saya kecilkan macam ini. Okay. Nampak? So waktu USD ni menurun di kawasan sini, tapi di GBP ni menurun, tapi di USD dia menguat. Nampak di kawasan sini? Di kawasan sini dia menguat. Okay. Dan sekarang ni kalau kita lihat, USD ni dia dah close di bawah. Dia dah melepasi support di area sini dan harga telah pun turun ke bawah. So ini adalah petanda yang menunjukkan yang USD akan semakin melemah. Okay. So support sebelum ini adalah di kawasan ini. Okay, kalau saya boleh lukis, support sebelum ini adalah di kawasan sini. Tapi nampaknya dia pun telah break, okay, ke bawah dan terus menjunam lah. Jadi tidak ada pergerakan naik ke atas untuk memberi sedikit pernafasan ataupun ruang entry lah. Jadi itu yang berlaku sekarang pada chart indeks mata wang dolar ataupun DXY di TradingView. So jadi saya ni bila saya buat trading, saya akan lihat, macam saya cakap sebelum ni, dalam video-video sebelum ni, saya hanya trade mata wang yang USD saja.
saya hanya trade mata wang USD sahaja. Contohnya USD JPY, USD CAD, USD CHF, XXX USD, macam NZD USD, apa lagi? Uh, Audi USD, GBP USD, banyaklah. Okay, sebab apa? Kalau USD menurun, maka potensi untuk kita buy pada XXX USD tu tinggi, macam GBP USD, NZD USD. Maka manakala kita boleh jual yang USD di depan dia, macam USD CAD, USD JPY. Tapi kita kena tengok juga dalam keadaan negara tersebut. Contohnya macam JPY, USD JPY. Kalau sebelum ni bila saya masuk entry untuk USD JPY, pergerakan dia tak selaju GBP USD, Audi USD. Kenapa? Sebab sekarang ni di Jepun sendiri bermasalah. Jepun sendiri mengeluarkan data-data ekonomi yang bermasalah, menunjukkan yang ekonomi akan semakin perlahan di Jepun lah. So pergerakan tu merencatkan lagi apa penurunan USD JPY. So waktu tu saya tak ni lah. Manakala untuk USD CAD, kita dah tahu USD CAD ni adalah Canada. Dia bergantung, kebanyakan daripada sumber ekonomi dia bergantung kepada minyak. Jadi kalau kita tengok minyak-minyak hitam yang keluar daripada Canada tu, itu adalah minyak-minyak yang daripada Canada, minyak hitam. Dan mereka bergantung kepada harga minyak. Jadi kalau harga minyak mahal, harga minyak naik, biasanya Canada ni akan naik. Harga minyak akan naik, Canada ni akan naik. So sebagai contoh, bila saya buka dekat sini, saya boleh pergi dekat satu contoh. Okey, sekejap. Kita pergi ke Brent ataupun crude. Okay, Brent ataupun crude, sebab ini melambangkan kepada harga-harga minyak lah. Okay, ini pergi ke daily. Nampak ya, harga secara keseluruhan dia masih lagi meneruskan kenaikan. Nampak, harga secara keseluruhan dia masih lagi meneruskan kenaikan di untuk harga US oil. US oil ni adalah crude. Yes, US oil ni adalah crude. So harga untuk crude ni masih lagi meneruskan kenaikan, bersama juga dengan Brent. So harga di Brent juga masih meneruskan kenaikan. So bila kita buka harga yang meneruskan kenaikan ni, nampak ya, dia Brent dengan crude ni sama je, lebih kurang adik-beradik. Cuba tengok kalau kita buka crude. Nampak tak adik-beradik? Pergerakan diorang ni adalah pergerakan adik-beradik dekat crude ni. Nampak? Crude dengan Brent adalah adik-beradik. Jadi kalau harga minyak ni naik di crude maupun Brent, so kita boleh tengok kepada USD CAD. Kenapa USD CAD? USD dah melemah. Jadi CAD menunjukkan peningkatan harga disebabkan oleh peningkatan harga minyak. Jadi bila ada depan bermula dengan USD, kebiasaannya harga akan meneruskan kejatuhan. Jadi kalau ikutkan memang jatuhlah dekat sini. Kalau ikutkan kita boleh lihat memang ada kejatuhan. Di kawasan mana? Di kawasan sini. Sebab hari tu saya masuk posisi dekat sini, tapi saya tak hold position, saya close dekat bawah ni, dan harga terus menunjukkan kejatuhan. Dekat sini adalah line support yang kritikal. Line support yang kritikal untuk USD CAD. Okay, di kawasan sini. Tapi sekiranya sini tapi sekiranya harga tembus ke bawah, harga akan terus berjalan ke bawah lah. Sebab ini adalah satu support, kawasan support yang kritikal. Tapi pada pendapat saya, pada minggu depan harga minyak kemungkinan akan membuat penurunan sedikit sebelum pada hari Khamis dan hari Jumaat akan meneruskan kenaikan ke atas. Jadi kalau USD masih lagi melemah pada minggu hadapan, potensi untuk USD CAD terus membuat kejatuhan adalah tinggi. Sebab apa? Sekarang ni di minyak dah ada demand. Okay, minyak pun dah mula ada demand sebab sektor ekonomi mula dibukalah pada setengah negara. Dan kalau kita pergi dekat daily
Daily ni kalau kita buka untuk USD CAD, apa yang kita boleh nampak? Yang pertama saya nak bagi tahu, Bollinger Band ni dah mengangkang. Okey, Bollinger Band ni dah mengangkang, jadi insya-Allah harga akan meneruskan kejatuhan. Cuma sekarang ni dia ada macam ada sedikit apa? Orang kata rejection di kawasan sini. Okey, di kawasan sini. Okey, tak apa, kita pergi ke saya punya GBPUSD. So apa yang saya nak share, GBPUSD masih lagi dalam saya hold untuk position GBPUSD. Saya tak tahu dia akan pergi sampai mana, dan saya akan mula perhatikan di kawasan sinilah. Saya akan mula perhatikan. Tapi kalau nampak candle ini ada momentum pergerakan. Ada momentum pergerakan untuk meneruskan kenaikan ke atas. Sampai mana, sampai saya tak tahu dekat mana. Dan kalau saya buka ni, saya tengok di kawasan daily pun dah mengangkang, mulai mengangkang begini. Diikuti dengan ini untuk meneruskan kenaikan ke atas. Okay. Kita tengok sejauh mana harga boleh pergi. Dan saya akan tandakan saya akan tandakan kawasan support yang terhampir lah. Okay. Dan biasa bila untuk ke bahagian support ni, saya akan buka di H4. Macam ini saya buka di H4, dan saya tandakan di kawasan support di H4. Dan kalau dia break ke bawah, sebelum ni kawasan support saya di kawasan sini. Dan kalau dia break ke bawah, dia akan close lah, sebab saya buy dekat sini. Saya letak support dekat sini. So kalau dia close ke bawah, dah diturun ke bawah dan break saya punya support, that mean kemungkinan untuk dia berpatah ke bawah tu adalah tinggi. So saya juga tanda kawasan sini balik. Saya naikkan saya punya area of support saya untuk, dan kalau dia jatuh ke bawah tu, dia akan close, dia akan turun lagi ke bawah sehingga mana, sehingga support di area sinilah, ataupun support di kawasan sini. So saya jauhkan sedikit jarak dia sebab kita nak bagi dia sedikit ruang untuk bernafas. So tak ada masalah, masih lagi dalam 272 pip. Okay, saya tidak melihat kepada nilai ataupun berapa keuntungan yang ada. Tidak, saya melihat kepada pip yang saya dapat. Salah satu reason adalah saya belajar untuk jadi swing trader pada jangka masa panjang. Saya tidak belajar untuk jadi day trader ataupun intraday trader ataupun scalper punya orang lah, tak. Saya jenis day trader sebab saya bukannya orang yang sentiasa ada masa. Yang sentiasa ada masa dekat phone, yang sentiasa ada masa untuk buka chart, tidak ada. Lagipun kita bekerja, saya bekerja. Bila saya bekerja, kalau saya buka chart ni dekat office, saya buat analisis dekat office, saya tak rasa Islam menggalakkan kita untuk buat benda lain lah. Okay, urusan peribadi kita di office. Okay. Apa kita perlu buat? Kita tanda sahaja area of support bila harga dah melepasi apa yang kita nak. So buy saya dekat bawah ni contoh, saya dah letak satu closing price saya dekat atas, stop loss dekat atas. So maksudnya kalau dia break, saya masih lagi dalam keadaan profit. Itu yang kita nak. So sebab apa ramai trader yang hanya untung 20 pip, 30 pip, 10 pip, 5 pip, dia orang dah buat close position, tapi dia orang masuk tu besar. Memang entry orang besar, tapi in the long run ni dia meletih lah, dia letih. Sebab yalah, kita target pun 5 pip. Kalau macam 250 ni, dia orang kena buat beratus transaction untuk dapatkan 200 pip ataupun 270 pip. So ini memenatkan lah. Saya tak boleh, saya penat. Saya buat macam ini untuk swing. Jadi saya rasa itu sahaja. Setakat ni, nanti malam saya akan buat satu lagi video untuk analisis market secara keseluruhan dia. So saya akan analisis untuk pair USD lah. Okay, GBP USD, USD JPY, NZD USD, dan minyak. Kita akan tengok juga gold. Okay, pergerakan gold. Jadi itu saja setakat ini. Terima kasih kerana sudi luangkan masa hampir 15 minit. Dan saya doakan anda kaya dan berjaya dalam apa jua bidang yang anda lakukan. Okay? Never give up. Teruskan perjalanan, berjalan, melangkah, dan jangan takut dengan cabaran yang ada di masa hadapan. Terima kasih kerana sudi luangkan masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.